Fi Zilalul Quran, karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Tafsiran ayat 216 surah Al-Baqarah. Kamu telah diwajibkan berperang, sedangkan peperangan ini tidak disukai kamu, tetapi boleh jadi sesuatu yang kamu bencikan itu lebih baik untuk kamu, dan boleh jadi sesuatu yang kamu sukakan itu tidak baik untuk kamu. Dan hanya Allah sahaja yang maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat 216. Berperang kerana sabilillah merupakan satu kewajipan yang amat sukar, tetapi ia menjadi satu kewajipan yang wajib ditunaikan kerana ia membawa banyak kebaikan kepada individu Muslim, kepada masyarakat Islam, kepada seluruh umat manusia, kepada kebenaran, kepada kebajikan, dan kepada kebagusan. Hikmat difardukan jihad. Islam membuat perhitungan mengikut perhitungan fitrah manusia. Islam tidak menafikan kesulitan kewajipan berperang ini dan tidak memperkecil-kecilkannya. Ia juga tidak menyangkal bahawa jiwa manusia mempunyai perasaan semula jadi, lagi tidak sukakan peperangan dan merasakannya sebagai suatu perkara yang amat berat. Islam tidak membantah dan menentang fitrah. Ia tidak mengharamkan fitrah dan melahirkan perasaan-perasaan semula jadi. Dia tidak mengharamkan fitrah dan melahirkan perasaan-perasaan semula jadi yang tidak dapat disangkalkan itu. Tapi ia mendekati persoalan jihad ini dari aspek yang lain dan memberi satu sorotan cahaya yang baru kepadanya. Ia menjelaskan bahawa di antara fardu-fardu yang difardukan ke atas manusia adalah fardu-fardu yang sukar, pahit dan tidak enak rasanya. Tetapi di sebaliknya terdapat hikmat yang dapat meringankan kesukarannya, menghilangkan kepahitan dan melahirkan kebaikan yang tersembunyi yang kadang-kadang tidak dapat dilihat oleh pemandangan manusia yang pendek. Dengan cara ini, ia membuka satu jendela baru dalam jiwa manusia, dan menerusi jendela ini, ia boleh memikirkan persoalan jihad itu dari sudut yang berlainan dari sudut yang dilihat selama ini. Satu jendela yang dapat dilalui angin yang lembut dan menyegarkan ketika jiwa dikepung kesusahan dan kerusingan ketika menghadapi perkara-perkara yang sukar. Siapa tahu bahawa boleh jadi di sebalik sesuatu yang tidak disukai ada kebaikan, dan di sebalik sesuatu yang disukai itu adalah keburukan dan kejahatan. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui segala matlamat-matlamat yang jauh dan segala akibat-akibat yang tersembunyi sahaja, yang tahu perkara-perkara seperti ini, sedangkan manusia tidak mengetahui sedikit pun dari hakikat itu. Apabila tiupan bayu yang lembut dan menyegarkan itu membelai jiwa manusia, ia meringankan kesulitan dan kesukaran. Ia membuka pintu dan merehatkan hati di waktu panas terik, dan membuat hati cenderung mematuhi perintah dan menunaikan kewajipan dengan penuh keyakinan dan kerelaan. Demikianlah Islam melayani fitrah manusia. Ia tidak membantah perasaan-perasaan semula jadinya, dan tidak memaksa melakukan sesuatu yang sukar dengan semata-mata mengeluar perintah wajib atau taklif, tetapi ia mendidik fitrah manusia ke arah ketaatan dan kepatuhan
dengan membuka pintu-pintu harapan agar ia bersedia mengorbankan serendah-rendah pengorbanan untuk jalan Allah yang lebih baik, dan agar ia meningkatkan dirinya ke taraf sukarela, bukannya terpaksa, dan agar ia merasa dengan belas kasihan ilahi yang memang mengetahui titik-titik kelemahannya dan mengakui kesulitan kewajipan yang difadukan ke atasnya. Allah memahami keuzuran dan menghargainya, tetapi Allah menggalakkannya supaya berusaha meningkatkan diri dan meletakkan harapan pada Allah. Cara Islam mendidik fitrah manusia. Dan demikianlah Islam mendidik fitrah manusia hingga ia tidak temukan taklif, tidak terperanjat pada kejutan yang pertama, tidak lemah ketika menghadapi kesulitan yang jelas, dan tidak malu dan rebah ketika mengetahui kelemahannya sewaktu berdepan dengan kesulitan. Malah ia tetap berdiri teguh kerana ia tahu bahawa Allah memaafkan kelemahannya dan akan memberi pertolongan kepadanya dan menguatkan kedudukannya. Ia berazam untuk terus menghadapi ujian, kerana di dalam ujian kadang-kadang tersembunyi kebaikan selepas menghadapi kemudaratan dan kemudahan. Selepas mengharungi kepayahan, kerehatan besar, selepas merempuh kepenatan, ia tidak rakus bermati-matian apabila ia sukakan sesuatu dan menikmatinya. Kerana terkadang-kadang di sebalik kenikmatan itu tersembunyi penyesalan, dan terkadang-kadang sesuatu yang tidak disukai itu tersembunyi di belakangnya sesuatu yang disukai. Dan kadang-kadang kebinasan itu menunggu di sebalik sesuatu yang digemari dan amat menarik. Itulah cara pendidikan yang mengagumkan, mendalam tetapi mudah. Ia adalah satu cara pendidikan yang mengenai mengenal liku-liku jalan untuk memasuki ke dalam jiwa manusia dan lorong-lorongnya yang banyak. Ia membawa saranan yang benar, bukannya saranan yang palsu dan cakap-cakap yang menipu. Memang benar jiwa manusia yang lemah itu membenci sesuatu, sedangkan pada hakikatnya ia penuh mengandungi kebaikan. Begitu juga memang benar jiwa manusia menyukai sesuatu dan sanggup bermati-matian kerananya, sedangkan pada hakikatnya ia penuh mengandungi kejahatan dan kemudaratan. Dan memanglah benar pula bahawa hanya Allah sahaja yang mengetahui, sedangkan manusia tidak tahu. Apakah manusia mengetahui akibat-akibat dari sesuatu urusan? Apakah manusia mengetahui rahsia di sebalik tabir? Apakah manusia mengetahui hakikat-hakikat yang tidak terjejas oleh hawa nafsu, kejahilan dan kelemahan? Cara sentuhan Rabbani terhadap hati manusia dapat membuka di hadapannya sebuah alam yang lain dan alam yang dilihat oleh dua matanya, dan dapat menonjolkan di hadapannya beberapa faktor yang lain yang bekerja di hati alam buana, mengubahkan keadaan-keadaan dan mengaturkan akibat-akibat yang berlainan dari apa yang terfikir yang diduga olehnya. Sentuhan Rabbani akan menjadikan seseorang itu, apabila hatinya menyambut sentuhan itu, begitu patuh pada kuasa takdir Allah, di mana ia bekerja sambil berharap, bercita-cita dan merasa takut pada Allah. Tapi ia memulangkan segala-galanya kepada kuasa Allah yang maha bijaksana dan kepada ilmunya yang meliputi segala sesuatu dalam kedamaian dari pintunya yang luas. Hati seseorang itu tidak akan merasa hakikat kedamaian kecuali ia yakin bahawa sesuatu yang terpilih itu ialah sesuatu yang dipilih oleh Allah, dan bahawa kebaikan itu adalah terletak pada ketaatan kepada Allah tanpa berusaha menguji Allah dan menuntut bukti dari Allah. Pengakuan yang yakin, harapan yang tenteram dan usaha yang tenang merupakan pintu-pintu dan kedamaian yang diseru oleh Allah agar dimasuki agar dimasuki para hambanya dengan keseluruhan jiwa mereka.
Allah membimbing mereka ke arah kedamaian dengan menggunakan cara pendidikan yang menarik, mendalam dan mudah. Ia memimpin mereka dengan mudah, perlahan-lahan dan selesa. Ia memimpin mereka dengan cara pendidikan ini menuju kedamaian, sehingga ketika itu ia mewajibkan berjihad ke atas mereka. Kerana kedamaian yang hakiki ialah kedamaian ruh dan hati nurani walaupun di medan pertempuran. Kebaikan di sebalik sesuatu yang tidak disukai. Saranan yang dibawa oleh nas Al-Quran ini bukan hanya terhenti setakat peperangan sahaja. Kerana peperangan itu tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya satu contoh bagi sesuatu perkara yang tidak disukai manusia. Tapi di sebaliknya tersembunyi kebaikan. Saranan ini bergiat cergas dalam seluruh kehidupan seorang mukmin dan menyurutkan bayangannya ke atas seluruh peristiwa-peristiwa hidup. Seorang manusia tidak mengetahui di mana letaknya kebaikan dan kejahatan. Dahulu orang-orang mukmin yang keluar pada hari peperangan Badar bertujuan menyerang angkatan kafilah Quraisy yang membawa dagangan. Mereka mengharapkan angkatan Quraisy yang telah dijanjikan Allah kepada mereka ialah angkatan kafilah Quraisy yang membawa dagangan. Bukannya angkatan pengawal dan pejuang Quraisy. Tapi Allah jadikan kafilah yang membawa dagangan itu terlepas dan menemukan mereka dengan angkatan perang Quraisy. Kemenangan yang telah dicapai mereka dalam menewaskan angkatan pejuang Quraisy telah bergema ke seluruh semenanjung tanah Arab dan telah menyebabkan panji-panji Islam terangkat tinggi. Di manakah angkatan kafilah Quraisy yang membawa dagangan itu dibandingkan dengan kebaikan yang besar kerana dapat menewas angkatan perang Quraisy yang telah dikehendaki Allah kepada kaum muslimin? Di manakah pilihan kaum muslimin untuk diri mereka dibandingkan dengan pilihan Allah untuk mereka? Allah mengetahui sedangkan manusia tidak mengetahui. Pemuda yang menemani Musa AS telah terlupa kepada ikan yang disediakan sebagai bekalan makanan mereka. Lalu ikan itu menggelosor ke dalam laut ketika berhenti di batu besar. Apabila kedua-dua berjalan sekian jauh, Musa berkata kepada teman pemudanya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita amat letih, lesu kerana perjalanan kita yang jauh ini." Ayat 62 surah Al-Kahfi. Jawab temannya, "Tidakkah engkau ingat sewaktu kita berhenti di atas batu yang besar tadi? Kerana sesungguhnya aku telah terlupa kepada ikan bekalan itu, yang tiada yang menyebabkan aku terlupa menyebutkan kepadamu, melainkan hanya syaitan saja, dan sebetulnya ikan itu telah mengambil jalannya menggelunsur ke dalam laut dengan cara yang aneh sekali." Ayat 63. Ujar Musa, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu kedua-duanya kembali semula ke tempat itu menyusuli jejak-jejak mereka. Ayat 64. Lalu mereka dapati di sana seorang hamba dari hamba-hamba kami. Ayat 65. Surah Al-Kahfi. Ayat 62 sampai 65. Inilah orang yang dicari oleh Musa, dan andainya tidak berlaku peristiwa kehilangan ikan itu, tentu mereka berdua tidak berpatah balik, dan tentulah mereka orang yang dicari dalam perjalanan mereka itu akan terluput dari mereka. Setiap orang dalam pengalaman peribadinya boleh mendapati andainya ia menunggi banyak perkara yang tidak disukainya, tetapi di sebaliknya ia mendapat kebaikan yang besar. Juga banyak kenikmatan yang disukainya, tapi di sebaliknya ia mendapat akibat-akibat yang amat buruk. Berapa banyak yang dicari oleh seseorang hingga hampir-hampir ia membinasakan dirinya,
kerana kesal tidak berjaya mendapatkannya. Kemudian tidak lama selepas itu ternyata bahawa kegagalan itulah merupakan pertolongan Allah yang menyelamatkannya dari malapetaka sesuatu yang dicarikannya itu. Berapa banyak penderitaan dan kesusahan yang ditelan dengan nafas yang termengah-mengah dan terlalu dahsyat. Kemudian tidak lama selepas itu dia dapat mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya yang tidak dapat diwujudkan oleh kehidupan mewah dan senang yang sepanjang. Manusia tidak mengetahui dan hanya Allah sahaja yang mengetahui. Apakah ruginya kepada manusia jika ia berserah kepada Allah? Inilah cara didikan Al-Quran melayani jiwa manusia supaya ia beriman, berserah dan menyerah kepada Allah dalam urusan-urusan ghaib yang tersembunyi setelah ia berusaha sedaya upayanya di bidang usaha yang terbuka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.